Lepas mati Allah, saya mimpi Rasulullah. Cerita mimpi Rasulullah ni tidak mudah. Saya cerita ke Tuan Aziz, cerita ke Dr. Harudin, cerita Ustaz Hasim Jassim. Yang hampir guna mimpi Nabi sebagai hujah tu pasal apa pula? Tapi aku pelik lah dia cerita mimpi tu kan. Mimpi Haji Hadi ni dia beritahu umat Islam ni akan kembali kepada perkauman Asabiah. Tapi kita tengok memang lah walaun-walaun ni semua perkauman. Cerita kau kan. Nampak? Tok Guru dia cerita kau kan. Mimpi jumpa Nabi pun orang konten. Padahal Tok Guru dah muka kita benda kan. Cih Nathan ni mimpi Nabi. Harap. Saya pernah bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Jadi yang saya lihat adalah wajah beliau di wajah saya dan saya melihat persis seperti apa yang saya ketahui teorinya. Contohlah mimpi Rasulullah. Awak dalam mimpi itu awak tengok orang berkerumun ramai. Seorang yang sangat cantik lah. Saya mimpi Nabi berada dalam sebuah kemah. Kemah itu kemah 4 basgi. Seorang terutama. Hadi awang mimpi Nabi Muhammad. Dia tak ada masalah apa. Anak dia, ialah pendapat orang berkaitan dia mimpi Nabi ni tak ada masalah. Anak mimpi pun tapi satu hang tak perlulah cerita satu bab. Satu lagi apabila hang mewajahkan Nabi tu dengan hang letakkan sekali dengan bangkai anjing. Mungkin apa dah dengar. Sekali kita akan bawa juga ucapan Hadi Awang dan aku bawa daripada ustaz apa respon dan apa jenis-jenis mimpi antara ustaz-ustaz ni. Dan kita relatekan dengan Hadi Awang. Hadi Awang punya mimpi, jadi macam lari jauh lah. Sebab aku duduk dengar saja aku akan share Ustaz Harudin, ustaz daripada Indonesia, lepas tu Ustaz Basalama, lepas tu daripada kawan-kawan kita yang memberi respon. Jadi terima kasih kawan-kawan yang hadir, bantu aku like, komen dan subscribe ini. Alright. Terima kasih kawan-kawan yang hadir, bantu aku like, komen dan subscribe. Seperti mana yang kita tahu. Okey, tak apa, kita pergi satu dulu. Petikan berita ni. Cuba apa tengok apa dia kata. 4 November 2024 pukul 9 pagi. Tanda ajaran sesat apabila suatu ajaran baru diambil dari mimpi. Salah satulah kan. Alamak. Satu bab. Aku tak malah baca banyak-banyak tapi aku nak share dengan hampa. Aku nak share. Okey, alright. Okey, ini ada lagi satu yang hari ni memang viral petikan berita ni. Terima kasih kawan-kawan yang hadir, bantu aku like, komen dan subscribe geng. Subscribe. Okey. Alasan mimpi bertemu Rasulullah untuk sebar ajaran sesat baharu. Okey. Tanda ajaran sesat apabila suatu ajaran baru diambil dari mimpi bertemu Nabi dan menerima arahan baginda dari mimpi tersebut. Okey, kita tak mau bacalah banyak-banyak. Tapi umum mengetahui banyak sangat-sangat yang duk kata dia mimpi tu, dia mimpi ni lah apalah. Yang siap mengaku Imam Mahdi pun ada nak apa? Siap mengaku Imam Mahdi. Lepas tu Nabi utuskan kepada dia, Allah utuskan kepada dia. Sangat-sangat karut lah. Ya Allah Rabbi, hampa boleh tengok macam manalah Abu Ya sampai boleh diagung-agungkan. Ya Abu Ya, siap berdoa Abu Ya. Itu Abu Ya. Abu Ya tu kita boleh kata dia tak berpengaruh seperti mana pemimpin parti politik lah. Okey, terima kasih kawan-kawan yang hadir, bantu aku like, komen dan subscribe. Waalaikumsalam kepada kawan-kawan yang memberi salam. Okey. Ini salah satunya lah. Kita dengar. Kalau boleh kita dengar sikit-sikit dah lah kan. Kita nak bawa respon kawan-kawan kita kepada ni kenyataan Hadi Awang ni. Sebab ramai sangat hari ni dekat dalam TikTok ni bergaduh. Aku sempat record screen dan aku akan share 2 record screen aku bersama dengan hampa insya-Allah. Sebab daripada side pembangkang dia nak menghalalkan perbuatan dia. Dia nak tunjuk kata dia ni betul, dia ni ulama, dia ni itu, dia ni ini. Dan ada side pula dekat. Why dengan Syiah? Zaman Nabi, Syiah pun tak ada lagi. Why dengan Syiah? Nabi, sekali tak apalah. Hampa boleh fikir sendirilah. Dan kebetulan, hari ni aku dah tengok kawan aku, Cina. Nama dia Zin, bukan? Ada seorang Cina yang melepas geram terhadap Tun Dr. Mahathir. Tapi dia silap Cina tu.
Cina ni betul-betul musibat lah orang kata. Hang nak lepas geram dekat Mahathir. Tapi hampir kaitkan dengan Islam dan juga Melayu tu apa hal? Kita pun rasa hang memang kalau aku jumpa aku nak tombok muka hang. Tapi dia hanya sebut nama Tun Dr. Mahathir. Tak apa, insyaAllah sekali sempat aku akan download, aku akan share bersama dengan hampa. Aku kalau boleh jumpa Cina tu aku nak tombok muka dia. Hang tak puas hati dengan Mahathir daripada beza politik rempah dia daripada beza politik, why hang kena kaitkan dengan Islam dengan Melayu? Okey, alright. Terima kasih kawan-kawan yang hadir. Jom kita dengar dulu ucapan Hadi dan kita bawa kawan-kawan kita. Kawan-kawan yang baru masuk boleh pergi undur balik tengok daripada awal video yang aku akan kongsikan di dalam live ini. Jadi jom. Semimpi Rasulullah. Cerita mimpi Rasulullah ni tidak mudah. Saya cerita ke Tuan Aziz, cerita ke Dr. Harudin, cerita Ustaz Hasim Jassin. Cerita Quran ni, berapa orang kawan Malaysia ulama tahu cerita ni. Kerana cerita mengenai dengan Nabi ni kalau kita bohong, sedia tepat dalam neraka. Dia bukan mudah, dia tepat dalam neraka. Lalu Khomeini menganjurkan wahdah ummah, penyatuan ummah. Ajak semua mazhab. Akhirnya Arab-Arab bergabung sama dia serang Iran. Lalu Iraq. Dibantu oleh Perancis, Britain, Amerika. Ni. Bantu tolong. Ni tak boleh, dia bahaya Syiah. Bahaya Syiah. Kalau dia nak menyatukan umat Islam semua, bahaya Syiah. Syekh-syekh yang tokong kerajaan ni pula, bagi fatwa pula. Habis budak-budak mundur jadi pening. Lalu Khomeini menghidupkan Majma' Takrib, menghidupkan balik Majma' Takrib ni. Dia buat Majma' Takrib. Lantik beberapa orang pemimpin daripada negeri Islam. Seluruh dunia Islam. Dan saya dipilih daripada Malaysia, daripada Asia Tenggara. Lantik jadi Majma' Takrib, dalam Majma' Takrib. Ini. Dan dia buat. Okey, jap. Orang yang mengetahui menyebabkan Hadi Awang boleh duduk di dalam majlis ulama dunia ni, hanya beberapa orang saja yang tahu. Ini cerita hak yang tersebar, tapi pesanan hak yang orang bagi tahu jangan hebahkan. Tapi ada di dalam kalangan tu telah menghebahkan. Dan mereka pun memetik Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bagi nama Hadi Awang kepada Syekh Yusof Al-Qaradawi supaya melantik Hadi Awang berada di dalam majlis ulama sedunia dan disokong untuk menjadi timbalan Presiden Majlis Ulama Sedunia. Okey, sambung. Persidangan tiap-tiap tahun. Tapi berlaku perang Teluk yang pertama, perang Teluk yang kedua, perang saudara di Syria, perang saudara di Yaman, perang saudara di Libya, perang saudara di Sudan. Semua perang saudara ni ialah untuk mengepung Palestin. Supaya bantuan-bantuan senjata ke Palestin tak masuk. Masing-masing sibuk dengan masalah negeri masing-masing. Kenapa? Kerana mazhab. Orang putih dah bagi fatwa. Cuma kita bergaduh pasal mazhab. Ini sangat susah. Sangat sulit nak selesaikan masalah. Bila saya dijemput hadir satu muktamar takrib beberapa tahun yang lalu, kawan-kawan Arab bantah saja, jangan pergi. Orang Arab yang semangat tinggi lah, jangan pergi ke Majma' Takrib ni. Dan rakan-rakan Sunni daripada Iran melalui pemimpin ni Abdul Rahman Bayram, saya sebut nama, orang Kurdis mazhab Syafi'i, mai jumpa saya minta tolong, Ustaz pergi datang ke muktamar ni untuk satukan orang Islam. Saya kata apa, insyaAllah. Arab pula duduk pisah, jangan saya pergi. Nak macam mana? Akhirnya saya sembahyang istikharah. Ini saya tak cerita, ni cerita sendiri. Takut nak cerita. Takut nak cerita sembahyang istikharah ni. Sembahyang istikharah. Pergi ke tak pergi? Lepas sembahyang istikharah, saya mimpi Rasulullah. Aku bila dia sampai part-part ni, okay, tadi kan dia sebut soal Syiah kan. Soal dia nak penyatuan ummah tu. Aku nak tanya, sepanjang hang duk ada di dalam politik ni, sepanjang hang ada di dalam Malaysia ni, apa yang hang usahakan soal Syiah dan juga Sunni? Apa dah berapa banyak orang-orang Syiah yang terpengaruh yang ada di dalam Malaysia, hang pergi bertemu dan hang ajak depa mai balik, bertaubat balik, duduk dengan Sunni. Tapi tak nampak, tak ada pun. Ni dia sembahyang istikharah ni. Kita dengar. Cerita mimpi Rasulullah ni tidak mudah. Saya cerita ke Tuan Aziz, cerita ke Dr. Harudin, cerita Ustaz Hasim Jassin. Cerita Quran ni, berapa orang kawan-kawan Malaysia ulama tahu cerita ni. Okey, tadi kan dia ada sebut Hasim Jassin kan. Hasim Jassin kan, aku ada video dia. Kalau di dalam cerita tu ada something wrong seperti mana Hadi Awang sebut ni, sudah pasti Hasim Jassin akan sebut
Tapi Hasim Yasin tak sebut pun. Kita bawa ucapan Hasim Yasin tu. Kerana cerita mengenai dengan Nabi ni kalau kita bohong, dia tepat dalam neraka. Dia bukan mudah, dia tepat dalam neraka. Mesti kena cerita benar. Ismail Syukurah. Saya mimpi Rasulullah datang melawat kapung Gusila. Dia mari diiring oleh beberapa orang sahabat dia. Orang nak kata apa ikut je lah. Dia cerita. Dalam keadaan ada kesan parut perang Uhud di wajah dia. Dia mari dia terus beri salam. Dia sebut nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pun peluk dia. Memang bau punya atur lah peluk. Macam biasa. Wangi. Kemudian dia kata dalam bahasa Arab. Ukhatibu as-sunnah summa ukhatibu syiah. Saya nak bercakap dengan orang Sunni, nak bercakap dengan orang Syiah. Kata saya. Kemudian dia berunduk. Dia pergi lalu depan Masjid Usila. Tiba-tiba ada bakar anjing. Bakar anjing yang buruk duduk depan masjid. Saya pun nak marah ke budak-budak muda Usila ni. Mengapa tak buang bakar anjing ni, malu lah. Saya buat macam ni. Nabi mari ada bakar anjing depan masjid. Tak. Bukan nak kata lagi, aku bila macam aku dengar ucapan ni Hadi Awang ni dan aku dengar ucapan ustaz-ustaz lain, tak ada pun menceritakan soal ni. Segi Ustaz Azhar Idrus sekalipun menegur ni Hadi Awang. Menegur Tok Guru sekalipun. Sambung. Sekejap, dia sangkut. Kawan-kawan yang baru hadir, bantu aku like, komen dan subscribe kan. Lepas tu dia menghilang. Saya pun mundur balik. Bapak Muslimat sedang duduk bersihkan ikan darat. Ikan tilapia, ikan darat ni. Saya kata takkan Nabi nak makan ikan darat. Saya fikir begitu. Lepas tu ada orang beritahu Rasulullah tak makan dah. Dia berada di alam rohani. Kemudian dia mari balik Rasulullah ni. Dia mari jalan, kot jalan tu saya tengok. Muka dia hitam dan masam, sedih. Wajah dia sedih. Sangat sedih. Okay, alright. Saya dia fikir kalau dia... Okay, ni. Tengok ni. Dengar ni. Wajah dia apa? Hitam dan marah. Muka dia hitam dan masam, sedih. Hitam dan masam, sedih. Wajah dia sedih. Sangat sedih. Saya dia fikir kalau dia bercakap, saya kena terjemah bahasa Melayu. Takut kehebatan dia tu. Nak terjemah bahasa Melayu ni. Bahasa gerun. Dia dah jumpa sini, lepas tu nak pergi jumpa Syiah pula. Dia berundung, sedih. Lepas tu saya terkejut daripada tidur. Memang terpingat-pingat lah. Dan saya buat keputusan pergi ke Muktamar. Tak pergi. Kemudian tak berapa lama, masa saya keluar hospital, datanglah rombongan daripada Hamas. Diketuai oleh Khalil Hayat. Khalil Hayat ni orang nombor 3 selepas daripada Ismail Haniyah dan Yahya Sinwar. Kerana saya tak tahulah siapa dia lantik ganti Yahya Sinwar ni. Dia mari, dia pejabat saya di Rusila. Saya pun berani cerita ke dia, saya mimpi. Saya mimpi jumpa Rasulullah. Lepas tu dia kata, boleh Ustaz, saya nak ambil mimpi. Saya sila tak ambil. Kalau anda takbir mimpi, silakan. Saya nak takbir mimpi ini ialah orang kita balik bertaksub perkauman. Asabiyah. Orang Arab ni dia tak nak orang lain yang ke depan. Dia nak orang dia ke depan. Oleh kerana orang Iran ni bukan orang Arab. Turki bukan Arab, dia tak nak. Iran dia kata Syiah, Turki dia kata Osmania. Dia nak dia. Dia pula tak buat saya tahu. So dia menyaksikan. Bila berlaku di Gaza, dia tak tolong pun. Mengecewakan orang Gaza. Kena bunuh. Semua kerajaan-kerajaan Arab ni mengecewakan. Tetapi rakyat tidak. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit, kerajaan mengecewakan. Okay, alright. Itulah di antara ucapan Hadi Awang. Kan? Dan tapi bila Sunni dan Syiah, kalau kenapa dan mengapa dalam negara kita diharamkan untuk nak sebarkan dakwah Syiah? Apa perhatikan? Tak boleh
sebar dakwah Syiah. Dan di dalam Malaysia ni terbukti Syiah tu adalah sesat. Tapi why seorang pemimpin yang berpengaruh daripada segi parti PAS tiba-tiba menghalalkan Syiah? Bayangkan kalau Hadi Awang yang menjadi menteri agama. Yang Syiah kita pun tahu budaya mereka nak ampunkan dosa, libah badal, segala jenis. Dia ada cara semayang dia apa semua. Tapi yang kita tengok ada yang pelampau, yang terlalu teruk sangat-sangat. Dan last kali tadi Hadi Awang sebut apa? Soal perkauman. Banyakkan perkauman ni memang ada pada PAS. Jadi tak apa, aku tak mahu cakap banyak-banyak. So kita nak bawa aku akan bawa respon kawan-kawan dulu. Bawa respon kawan-kawan, barulah kita pergi ke ustaz-ustaz. Lepas tu aku ada satu ustaz ni, orang bukan Islam yang mimpi Rasulullah. Dan tadi petang pun aku ada dengar ada satu cerita daripada Syekh, orang bukan Islam tu dia bermimpi Rasulullah. Esok 2 hari selepasnya dia memeluk agama Islam. Tapi yang dahsyatnya yang Ustaz Bala ni lah, Ustaz Bala kan, hidayah tak sampai tapi dah mimpi Rasulullah berkali-kali. Okay, alright, jom kita nak bawa bersama dengan kawan kita dulu. Okay, alright. Ni bantu aku like, komen dan subscribe again. Jom kita dengar kawan kita daripada Harun dan juga direspon oleh Ustaz Azhar Idrus. Dan dalam ni Ustaz Azhar Idrus aku ada 2 video dia. Ada 3, ada tiga. Jadi jom. Haji Hadi mimpi jumpa Nabi. Lain macam oh. Tapi dia pergi cerita dekat public tu pasal apa? Boleh mengundang fitnah. Hang nak pergi Iran berpuluh kali sekalipun, pergilah nak taklid mazhab Sunni dengan Syiah. Ikut hang lah. Yang hang pergi guna mimpi Nabi sebagai hujah tu pasal apa pula? Tapi aku pelik lah dia cerita mimpi tu kan. Mimpi Haji Hadi ni dia bagi tahu umat Islam ni akan kembali kepada perkauman Asabiah. Tapi kita tengok memang lah walaun ni semua perkauman. Nasib baik dia tak cerita Nabi makan kopok leko sudah. Kalau kita mimpi jumpa Okey, itu respon daripada kawan kita Harun. Untuk pengetahuan hampa, Harun dia keluarkan 2 video dan sekejap aku akan share lagi satu. Dan apabila Harun mengeluarkan satu video dan Harun kata, janganlah menghadi awangkan kami. Harun hanya kata, janganlah menghadi awangkan kami rakyat Malaysia ni. Terus walaupun koyak nak abang pergi ke hampa, walaupun koyak gila dengan ucapan jangan menghadi awang tu. Sehari insyaAllah sempat aku download, aku akan share dengan hampa yang geng-geng penyokong yang kononnya kita mengkritik Hadi, dia kata kita hina. Dia kata kita hina Hadi. Kita kritik atas kenyataan dia. Hina lain. Jadi jom kita sambung. jangan cerita kat orang. Nampak? Tok Guru cerita kat orang, mimpi jumpa Nabi pun orang condemn. Padahal Tok Guru dah muka kita dia kan, cih Nathan ni mimpi Nabi. Baru lagi dia kutuk. Tahu tak? Ulama pun dia kata. Padahal ulama sesuai dah mimpi jumpa Nabi. Orang kata gila ni. Musim ni mu cakap tu kata tok ini. Kalau muka kita dia ingat muka macam kerong ini jumpa Nabi. Tak dia. Dah cerita lah ni zaman fitnah. Okey. Mimpi jumpa Nabi sifat seorang sudah nikmat daripada Allah. Betul tak? Betul ya? Apa nama setuju tak? Bila Ustaz Azhar Idrus cakap macam tu, aku pun setuju sangat-sangat. Apabila Ustaz Hadi Awang mengeluarkan kenyataan macam tu, tambah-tambah bila dia sebut soal muka apa masam, hitam. Hang cuba bayangkan Rasulullah yang kita agungkan tapi digelarkan oleh Hadi Awang masam dan hitam. Cuba ayat hitam tu hang jangan sebut merah. Rasulullah tu dia mampan. Cannot breathe. Betapa Allah buat Nabi Muhammad tu special. Hamba Allah. Nabi Allah yang terakhir. Tapi tiba-tiba dia kata hitam macam ni kan. Jadi jom kita sambung lah. Seorang terutama orang awam dikatakan bermimpi jumpa Nabi. Guana nak tahu dia tu mimpi jumpa Nabi. Sedangkan kita tak tahu Nabi tu gana. Baik. Ada kata orang kampung mimpi jumpa Nabi. Okey, macam mana orang kampung tu tahu dia tu Nabi? Dia belum pernah jumpa Nabi. Okey. Dia begini, kalau kita jumpa Nabi bukan mesti betul. Ada orang betul, ada orang bohong.
dia pelawak je. Okey. Tapi yang dalam mimpi itu, kalau dia mengaku Nabi, maka bukan orang lain. Dia tidak ada boleh dalam mimpi ada orang jumpa kita, dia kata, siapa awak? Saya Nabi Muhammad. Tidak boleh. Kalau di luar boleh. Di alam jaga boleh. Nak di Indonesia ngaku Nabi, dalam mimpi tak boleh. Sebab ini jaminan hadis sahih. Kalau mengaku Nabi Muhammad, memang Nabi Muhammad. Faham tak ke? Cuma biasanya kalau orang yang ada orang mimpi, orang itu mengaku Nabi, orang sebut Nabi Muhammad, dan orang pun duduk kabur-kabur sampai dia tahu. Tapi ada orang yang mimpi, dia tengok saja, orang tu tak mengaku pun dia dah tahu Nabi Muhammad. Kenapa? Dia tahu daripada sirah Nabi. Bagaimana rambut Nabi, bagaimana kening Nabi, bagaimana hidung Nabi, warna kulit Nabi, janggut Nabi, semua dia mengaji. Nampak? Walaupun dalam hadis itu, dalam mimpi itu, orang tu lalu saja atau berhenti je depan dia dan diam, dia bangun, dia kata jumpa Nabi. Boleh. Kerana dia ada pengetahuan. Macam kita jumpa sepupu kita, kita tak payahlah tanya orang, kita dah tahu sepupu aku. Tapi kalau orang lain mimpi jumpa sepupu kita, dia akan tanya kita dulu, sepupu awak ke ni? Faham tak ke? Cuma kalau di alam nyata, boleh jadi orang yang mengaku Nabi itu bukan Nabi. Tapi kalau dalam mimpi, orang yang mengaku Nabi memang Nabi. Kerana lain pada Nabi, kalau mengaku ni ayah awak ni, mudah ingat dah ayah kau. Boleh jadi ayah kita, boleh jadi syaitan. Itu maksud hadis. Kalau kita jumpa orang tu guru ke wali ke, boleh jadi wali betul, boleh jadi syaitan. Okey, tapi kalau dalam Nabi, bukan orang lain. Kalau orang tu jumpa Nabi dalam mimpi, dia tak jadi sahabat. Itu kelebihan Allah beri. Tapi bukanlah untuk kita rasa kita sudah berbeza dengan orang lain. Sebab apa? Kadang-kadang Allah nak orang jumpa Nabi tu, Allah beri pada orang kafir. Dan kadang-kadang Allah beri pada orang fasik. Cuma biasanya orang yang sangat kasih kepada Nabi, jumpa Nabi. Kita jumpa tu kopek. Rampak juga. Aduh. Alright. Jangan duk jumpa hantu kokek dah lah, no. Sat, terima kasih. Ada kawan kita memberi sumbangan dekat Ekombank. Terima kasih banyak-banyak. Aku tak pasti nama apa, tapi alhamdulillah dapat juga. Dan terima kasih. Jom kita sambung. Contohlah mimpi Rasulullah. Awak dalam mimpi itu awak tengok orang berkerumun ramai. Seorang yang sangat cantik lah, orang Arab yang cantik, menawan. Awak tengok kan awak boleh beza tak orang comel dengan orang bodoh? Okey? Orang lawa, orang jangok, orang yang istimewa, rupa dia orang tengok heran lawanya dia. Kemudian awak tanya orang siapakah ini? Orang kata inilah Nabi Muhammad SAW. Dan insya-Allah itu adalah betul. Yang tak betulnya awak dalam mimpi itu awak kata jumpa Nabi. Orang tanya macam mana? Kata rambut dari semua. Rambut di sini sikit. Itu bukan Rasulullah. Lagi. Perut bucik. Telinga macam keping sikit telinga. Bukan. Rasulullah ini ajbalun nas fil ardi. Secantik-cantik manusia di bumi. Dia kena tengok juga. Sebab ramai orang kita, dia tengok kata-kata apa tu mengaku Rasulullah. Ada yang dia tengok, dia tak mengaku Rasulullah, tapi dia sedang dikerumuni orang. Dia orang tanya, siapakah orang yang kumpul ramai? Rasulullah. Bila dia tengok, mukanya sama macam dalam kitab-kitab sirah. Rambutnya beralut, orang-orangnya putih kemerah-merahan. Matanya bercahaya. Ni mati cemel macam kisah ganja. Bukan Rasulullah. Kulit hitam. Misal macam cari capling. Bukan Rasulullah. Faham lagi? Lepas tu kita tengok lagi kitab-kitab sirah, sahabat memperikan bagaimana keadaan Rasulullah. Bukan nak kata lah Allah buat cukup sempurna Nabi Muhammad, Nabi Allah yang terakhir. Tapi apabila ada seorang yang katanya ulama yang diagung-agungkan oleh sesetengah pihak, yang Allahu Akbar, subhanallah, lepas tu pula tak apa, sesat lagi kita akan pergi. Okey, tak apa, kita terus pergi ke respon-respon ustaz-ustaz lah terhadap cara cerita Hadi Awang macam tu. Jadi kita bawa pula cara-cara ustaz-ustaz lain yang bermimpi. Okey, ini Ustaz Khalid Basalamah hingga mimpi bertemu Rasulullah. Okey, ini Ustaz Khalid Basalamah. Lepas tu di dalam ni ada Ustaz Haruddin. Kita dengar jalan cerita dia. So, dekat belakang ni ada
Okey, ini apa nama soal tunggang agama. Aku saja aku ambil dekat KJ punya ni, tapi ini soal tunggang agama. Tapi hakikatnya parti PAS ni untuk pengetahuan apa? Sekarang ni kita boleh tengok dia modalkan agama dan juga modalkan Nabi untuk nak tunjuk dialah terpaling Islam dan terpaling memperjuangkan agama Islam. Terima kasih kawan-kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe kan. Boleh hadiahkan super chat, super sticker dan super thank. Thank you very Saya pernah much. bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Jadi yang saya lihat adalah wajah beliau di wajah saya dan saya melihat persis seperti apa yang saya ketahui teorinya. Bahwasanya alisnya beliau seperti busur panah, hidungnya seperti apa, rambutnya berombak, seperti itulah. Tapi hanya bagian wajah dan hidungnya beliau sangat dekat dengan hidung saya. Sempat beliau menghembuskan nafas dan saya menghirupnya. Hanya itu saja. Kemudian saya terbangun, lalu Okey, jap geng. Okey, budak ni lah yang aku cakap tadi. Budak ni lah. Okey, nampak ah? Okey. Budak ni dia tak berani duk nak sebut nama Harun. Tapi dia menggelarkan Harun Ron 95. Tak apa, saya tak akan share. Jom kita sambung balik. Minta maaf ganggu. Tapi inilah pengalaman Ustaz Basalamah. Jom. hidungnya seperti apa, rambutnya berombak. Saya pernah bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Jadi yang saya lihat adalah wajah beliau di wajah saya dan saya melihat persis seperti apa yang saya ketahui teorinya. Bahwasanya alisnya beliau seperti busur panah, hidungnya seperti apa, rambutnya berombak, seperti itulah. Tapi hanya bagian wajah dan hidungnya beliau sangat dekat dengan hidung saya. Sempat beliau menghembuskan nafas dan saya menghirupnya. Hanya itu saja. Kemudian saya terbangun, lalu saya bersyukur kepada Allah SWT sudah sempat melihat. Lalu saya kemudian menghubungkan dengan ternyata saya sempat mengajar memang beberapa kelas yang saya buka di Jakarta itu cukup banyak pengajian-pengajian yang saya buka untuk menjelaskan tentang hadis Nabi SAW. Kemudian setelah itu saya buka tentang kelas sirah yang banyak diangkat di YouTube sekarang sudah alhamdulillah sampai 30 episode. Itu memang waktu pertama kali saya buka juga untuk saya mengajar. Kemudian saya kumpulkan dari banyak referensi buku-buku, dengarin ceramah-ceramah. Saya sempat melihat waktu itu agak berbeda. Beliau lagi berdiri, kemudian seperti lagi berhadapan dengan banyak musuh-musuh di belakang saya tidak tahu. Kemudian ada orang-orang di sebelah beliau cukup banyak yang kalau yang saya tangkap dalam mimpi itu seperti sahabat-sahabat Nabi SAW yang sedang menebang pohon-pohon kurma, kemudian batang kurma itu kayak dilemparin ke arah musuh. Tapi saya tidak lihat musuh itu siapa di belakang itu. Kemudian dari jarak mungkin kurang lebih 3 meter atau 2 meter dari saya mendengarkan beliau mengatakan SAW, Khalid sekarang kau bergabung ya. Bergabung dengan kami. Lalu saya pun mengatakan baik Rasulullah. Lalu saya ditunjuk ke belakang. Saya ke belakang lah. Terus saya ke belakang. Saya nggak ikut bergabung, tapi saya ke belakang. Di belakang itu kayak ada kelas-kelas. Dan saya lagi memegang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di tangan saya. Mimpinya begitu saja. Maka pada saat saya terbangun, saya mengetahui memang waktu itu sudah berjalan 1 atau 2 kali saya menyampaikan tentang sirah Nabi. Dan alhamdulillah memang di YouTube cukup banyak pengunjungnya masalah sirah itu. Itu yang saya alamin. Allahu a'lam. Kalau bagaimana caranya supaya mimpi yang saya tahu, coba Anda komitmen menjalankan sunnah beliau SAW, pertahankan sunnahnya, murnikan ajarannya, cintai apa yang beliau ajarkan, jadikan sebagai pegangan hidup, insya Allah mimpi. Jadi nggak ada amalan khusus gitu. Setahu saya Allahu a'lam gitu. Itu yang kita amalkan. Saya mimpi Nabi berada dalam sebuah kemah. Okey geng. Alright, itulah daripada Ustaz Khalid Basalamah. Dia menceritakan perjalanan dia, macam mana dia boleh mimpi dan sewaktu dia mimpi tu apa yang dia nampak, apa yang berlaku. Okey, itu daripada Ustaz Khalid Basalamah. Okey, terima kasih. Dan kita akan pergi pula Ustaz Harundin. Almarhum Ustaz Harundin. Kita jom sambil-sambil tu, kita dalam hati kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Ustaz Arwah, Tok Guru Nek Aziz dan juga Ustaz Harundin. Jadi jom kita sambung. Sementara aku dah nak edit ni, dia punya lagu, dia punya video dia ada muzik astagfirullah tu, jadi copyright, jadi aku nak kena tindih. Jadi jom kita layan dengan Ustaz Harundin. Terima kasih kepada kawan yang hadir. Kemah itu kemah 4 basgi. Kemah yang ada kayu palang begitu, tiang begitu. Dia bukan bumbung begitu, bumbung yang ni. Tiang begitu, tiang itu. Kemah panjang di belakang. Nabi berada dalam kemah di ujung, tapi yang dalam tak ramai orang sebab Nabi nak keluar. Sekemah 4 persegi panjang, orang tak ramai di dalam, di luar ramai menunggu Nabi nak keluar daripada kemah itu. Saya berada
di depan pintu itu. Saya ulang lagi sekali. Dalam kemah itu ada Nabi. Kita tahu, semua orang tahu kemah itu ada Nabi. Nabi akan keluar daripada kemah. Di belakang orang ramai. Ramai sangat. Sahabat-sahabat ramai semua. Tapi saya seorang berada di tengah-tengah pintu itu menunggu Nabi akan keluar, kerana saya akan memakai kasut Nabi. Saya yang jaga kasut itu dan saya yang akan pakai kasut Nabi. Saya berada di tengah-tengah pintu menunggu Nabi keluar, di belakang para sahabat, dan Nabi keluar. Suasana bila Nabi nak keluar daripada kemah yang jauh tak nampak, semakin dekat dia nak keluar, perasaan, suara bisikan, suara renungan para sahabat, yang ada yang berselawat, yang memuji, yang apa semua, Rasulullah Rasulullah semua. Saya tergamam. Tiba-tiba Nabi telah keluar di hadapan saya, benar-benar di hadapan saya. Nabi jarak dalam 6-7 kaki begitu. Nabi datang, saya menghadap dia, betul-betul melihat atas ke bawah. Ya Rasulullah, dengan tidak ada orang yang mengganggu saya. Geng, cuba hampa bayangkan, ini adalah feeling orang yang kita boleh tengok, feeling dia punya feel dia sambil dia menyampaikan tu, sampai dia rasa sebab menangis keluar air mata. Apa bayangkan kalaulah insan yang kita tunggu kita dapat jumpa. Of course, kalau ibu bapa kita yang dah meninggal, kita dapat jumpa ibu dan bapa kita, of course kita akan menangis gila-gila. Ini bayangkan Rasul kita, tu cara Ustaz Harudin menyampaikan. Dan hampa fikir sendiri. Jom kita sambung. Tidak orang yang menarik Nabi ataupun menyekat Nabi. Nabi datang kepada saya. Di bawah kemah itu ada satu kayu palang mengikat tiang itu, yang Nabi kena langkah tinggi dalam sekaki begitu. Bila Nabi nak melangkah itu, sampai saya melihat Nabi depan Nabi melihat saya duduk bersila, sebab saya tahu Nabi akan melangkah kayu palang itu, dan kaki Nabi akan berada di atas ribaan saya. Saya pegang kaki itu, lembutnya kaki, tapi saya sedih pada ketika itu, kerana kasut yang nak saya pakai itu amat lusuh, amat buruk. Nampak jahitan dengan tangan yang Nabi menjahit sendiri kasut itu. Saya pegang kasut, saya masukkan kaki dalam kasut, dan saya berkata pada ketika itu, saya tak nak tambah sikit pun. Saya kata, kasut, kamu lebih baik daripada saya, kerana kamu menjaga kaki Nabi. Saya boleh buat apa kepada Rasulullah? Nabi pegang saya, Nabi angkat saya, Nabi sebut kepada saya perkataan yang minta maaflah, saya tak boleh sebut, tapi sempurna tugas saya memakai kasut Rasulullah. Kakinya saya pegang, atas riba saya tempat kakinya diletak. Lepas selesai, saya bagi jalan. Nabi keluar kerana orang ramai menunggu, dan tidak terperi betapa
indahnya pengalaman melihat seorang insan sempurna manusia. Pakaian tidak cantik, tidak lawa, tapi amat menarik. Mukanya amat menarik. Wanginya macam terasa sampai lepas bangun tidur pun saya masih terasa wangi itu. Allah, cuba hampa bayangkan betapa kita boleh tengok dia dengan nada dia, suara dia, sebab dia menceritakan macam mana dia bermimpi dengan Rasulullah. Dia dah, aduh, hampa bayangkan. Aku duk dengar ni, aku duk dengar sebab aku tak pakai speaker, aku pakai pod kan. Sambil aku duk edit, aku duk dengar dia dapat sarung kasut pun. Kata Allahu Akbar, subhanallah. Itu dia. Ni Rosmaya, terima kasih bagi super sticker dan terima kasih ke kawan yang hadir bantu aku like, komen dan subscribe. Jadi sekejap kita akan bawa Dr. Zul ni. Lagi ini soal tunggang agama. Sekejap kita akan bawa soal ni. Last kali ya kita akan bawa soal ni. Kita akan pergi pula bersama dengan sekejap kita akan pergi juga orang bukan Islam yang mimpi Nabi. Kawan-kawan yang hadir terus dekat live awak tengah-tengah ni, kalau hampa nak puas hati, hampa pergi tengok daripada awal, hampa boleh tengok video-video yang kita dah share dan video-video yang aku akan share di dalam live ini. Okay.